Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini ya kita menyambung perbincangan kita tentang surah Al-Ahqaf ya, surah yang ke-46 ya. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-9 ke-10. Hari ni 10 Ustaz. Ayat 10 ya. Terima kasih. Jadi ada baca-baca sikit ya. Jangan tuan-tuan datang empty handed ya dalam kelas sebab ayat kita dah tahu surah Al-Ahqaf surah 46 ya. Dan ayatnya pun kita dah ulang ya. Ayat 9 tu kita dah ulang. Hari ini masuk ayat yang ke-10 ya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israel. Ya, jadi tuan-tuan dan puan boleh buka Quran masing-masing, tak payah salin lah. Ya, sebab dalam Quran perkata kan, tuan-tuan kebanyakannya pakai Quran perkata. Jadi dah ada terjemahan dia dah, ya. Jadi bila dah ada terjemahan tu, maknanya tak payah nak salin panjang-panjang lah, ya. Cuma kita kata dia punya apa, kita panggil, dia punya tambahan-tambahan maksud tu mungkin boleh lah, ya. Kita bincangkan. Tetapi secara umum, tuan-tuan dah ada terjemahan dia dah, ya. Jadi kita pergi pada perkataan kul, ya. Jadi boleh tengok pada skrin, ya. Kul katakanlah. Kul ni termasuk ya kata perintah ya ataupun kita panggil sebagai fi'il amar. Ya, fi'lun amar ya, fi'lul amar dalam bahasa Inggeris kita panggil command form ya. Command form makna perintah untuk seorang. Kul katakanlah. Maknanya Allah sedang memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Quran adalah dialog antara Allah dan baginda Nabi. Ya, jadi Allah kata Muhammad, kul katakanlah ya, ataupun katakanlah lagi sebab sebelum ni Allah dah perintah Nabi jadi pengulangan pada perkataan kul tu katakanlah ya, katakanlah lagi ara'aitum ya, di depan ni yang Ustaz highlight ni ya, yang Ustaz tak highlight tu maknanya adakah ya, sama makna dengan hal. Hal ya, hal adakah, hak simpul dengan lam ataupun saja, hamzah di atas alif ya. Kadang-kadang makna lebih ya, di sini makna apakah ataupun apa ni, apa kita panggil apakah lah ya, senang ceritanya apakah ya, apakah ra'aitum, apakah pandangan kamu ya. Jadi ada tiga perkataan di sini, ada adakah, ra'ai ya, apa ni melihat, tum kamu. Ya, adakah kamu telah melihat maknanya? Kalau kita terjemah secara literal ya, adakah kamu telah melihat? Maknanya apa pandangan kamu? Ya, maksud dia. Apakah kamu telah melihat? Maknanya macam kita tengok ya benda yang telah berlaku di Gaza. Kita tengok ya bagaimana tentera rejim Tel Aviv ya dengan penuh rakus dengan ganasnya ya melanyak apa ni penduduk Gaza. Bila kita dah tengok, orang pun tanya, apa pandangan kamu tentang apa yang telah berlaku? Jadi berasal daripada kita tengok ya ataupun kita baca, kita dengar ya, kita apa kita panggil ya, kita melihat video-video dia. Kemudian ditanya ara'aitum, apa pandangan kamu? Ya, jadi Nabi ya diperintah oleh Allah ya untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ya, jadi apa pandangan kamu? In kana min indillahi ya, jika ada di sisi Allah. Ya, ataupun maknanya jika Quran tu datang dari sisi Allah. Sebab yang pertama orang kafir Quraisy, ini cerita apa ni tuan-tuan? Cerita akidah. Cerita akidah ya, dia didetailkan dengan rukun iman. Ya, beriman pada Allah yang pertama. Beriman kepada, yang kedua beriman kepada malaikat. Ketiga beriman kepada Rasul. Keempat kepada kitab. Ya, kelima beriman kepada hari akhirat, ya, hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar.
Jadi soalan akidah ni dia akan berkisar pada 6 ni saja. Ya, contohnya di sini ialah tentang Quran. Yang ni beriman kepada kitab lah. Ya, jadi mereka percaya tak Nabi ni dapat wahyu? Mereka tak percaya. Mereka percaya tak Nabi Muhammad ni sebagai Rasul? Tak percaya. Ya, tapi mereka pernah tak dengar tentang malaikat? Mereka pernah dengar. Ya, jadi malaikat ni adalah apa kita panggil ya? Adalah dia sebut sebagai anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Ya, sebab itu berhala-berhala yang ada ya di tanah Arab itu sebahagian besarnya adalah ya berhala-berhala yang berjantina betina. Ini ambil pada pengetahuan kita tentang sirah lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar nama berhala dan tak tahu jantan betina, jadi tuan-tuan lost. Ya, sebab tu Ustaz dah bagi tahu pada tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada berpeluang masuk datang kelas sirah yang kita buat ya, kelas sirah ya, datang kelas apa kita panggil ya, kelas yang menceritakan tentang masyarakat Arab tu ya, masyarakat Arab yang hidup pada zaman Nabi terutamanya ya, bagaimana interaksi Nabi dengan mereka sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Jadi antara perkara yang dilakukan oleh masyarakat Arab, mereka menyembah berhala ya. Sebutkan 4 berhala besar di tanah Arab tu Kak Zainab. Yang pertama Al-Latah, Al-Uzza, Al-Lata. Manat dan Hubal. Okey, 4 yang paling besar lah. Jadi daripada 4 tu ya, apa ni Kak Masyitah, daripada 4 tu 3 jantinanya betina. Ya, mungkin orang akan tanya, apa penting nak tahu ni benda ni tuan-tuan? Apa ni Ustaz? Ya. Penting kerana Quran sebut. Ya, tuan-tuan boleh jumpa ya nama-nama Lata, Uzza, Manat ni dalam Quran. Ya, dalam surah apa? Dalam surah Al-Qamar kan? Ya, dalam surah An-Najm, sorry. Dalam surah An-Najm, surah bintang. Ya, jadi Allah sebut ayat 19 ayat 20, Allah sebut nama ya berhala secara khusus. Al-Lata, ya, Al-Uzza dan Manat. Tiga-tiga tu adalah jantinanya betina. Dan mereka ini dipanggil sebagai Tuhan, sebagai apa? Sebagai anak perempuan Tuhan. Ya, sebab tu orang Arab punya kaedah disebut al-malaikatu banatullah. Malaikat tu adalah anak-anak perempuan Tuhan. Sebab tu berhala mereka pun mereka namakan dengan nama ya, apa ni jenama ataupun jantinanya betina. Al-Lata betina. Ia duduk di atas Bukit Taif. Ya, Al-Uzza duduk di Nakhlah, ya, kawasan kebun kurma. Dalam perjalanan pulang daripada apa? Daripada Taif ke Mekah, Nabi singgah di Nakhlah. Nabi semayang malam, ya. Kita sebut tadi, ya, bagaimana Nabi solat di situ dan didatangi oleh jin, ya, dan mereka beriman kepada Nabi, ya, dengan Islam. Dan ini disebut secara jelas dalam surah Jin. Jadi maksudnya nak faham ayat-ayat ni tuan-tuan, tuan-tuan memang kena baca Quran secara keseluruhan, kena tahu cerita dia. Ya, kena tahu sirah dia paling kurang. Ya, supaya kita dapat tahu ya pasal apa? Pasal apa masyarakat Arab ni dia percaya pada malaikat ya, sebab mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan apa kita panggil ya, dengan jantina betina ya. Jadi mereka anggap ya berhala ni macam Tuhan mereka juga, anak-anak Tuhan, ada kena mengena dengan Tuhan. Ya, sama macam orang Kristian yang menganggap bahawasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Sama macam orang Yahudi ya yang menganggap bahawasanya Uzair itu anak Tuhan. Jadi tak ada beza lah sangat dengan orang Mekah. Cuma orang Mekah lagi beranggapan bahawasanya lebih ramai lagi anak Tuhan tu. Paling kurang ada 3, Lata, Uzza, Manat. Ya, macam Yahudi dan Nasrani hanya menganggap seorang saja anak Tuhan. Ya, Isa pada orang Kristian dan apa ni Uzair pada orang Yahudi. Ya. Jadi Allah tanya pada mereka, ya, Nabi suruh, ya, Allah suruh Nabi tanya pada mereka, apa pandangan kamu, ya, in kana min indillah, kalau Quran tu datang pada sisi Allah, mereka percaya tak Allah? Tuan-tuan, mereka percaya tak pada Allah? Tuan-tuan, orang Quraisy percaya tak pada Allah? Haji Asy'ari, mereka percaya tak pada Allah? Orang Percaya. Quraisy, dia percaya. Tetapi yang menyebabkan ya masalah pada mereka apa? Mereka percaya pada Allah. Ya, apa masalah mereka? Kerana Syirik berhala. Ya, mereka menyekutukan Allah. Maknanya di samping mereka percaya Allah, mereka percaya pada Lata, pada Uzza, pada Manat, pada Hubal. Ya, Hubal jantan, Lata, Uzza, Manat betina. Ya, jadi maknanya mereka percaya pada Allah. Kalau mereka percaya kepada Allah, Allah suruh Nabi tanya pada mereka, percaya tak? Ya, apa pandangan kamu kalau kita katakan bahawasanya Quran itu datang dari sisi Allah? Sebab dia percaya pada Allah.
Dia percaya pada malaikat, ya. Tapi dia tak percaya pada Nabi. Ya, bila Nabi tak percaya, dia tak percaya pada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi Nabi diperintah oleh Allah untuk cuba tanya mereka. Mereka percaya tak? Mereka boleh terima tak kalau kita katakan Quran tu datang pada Allah? Ya. Jadi jika kana dia tu makna Quran. Ya, kerana Quran tu dia maskulin kan, lelaki. So kana daripada di sisi Allah. Ya. Tetapi ya, apa yang berlaku, wa kafartum, kamu pasti akan mengingkari bihi, ya, dengan hakikat bahawasanya Quran itu datang dari sisi Allah. Ya, jadi dia panjang sikit ceritanya, tuan-tuan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa pandangan kamu, in kana, jika Quran itu min indillah, datang dari sisi Allah. Percaya ke tak? Ya, mereka kata wa kafartum bihi. Pasti kamu akan mengkufurkan, mengingkari hakikat Quran itu datang dari sisi Allah. Ya. Okey, ada apa pertanyaan, tuan-tuan? Silakan. Ada perkataan tak dapat? Ada apa? Ustaz, Ya. apa ara'aitum tu, tu dia membawa dua maksud, sama ada soalan ataupun lebih kan Ustaz? Lebih kalau dia bertemu dengan 4 huruf lah. 4 huruf tu macam kita kata kabir kan. Kaf, ba, ra, kabir. Ya, kaf, ba, ya, ra, kabir. Ada a depan, akbar jadi lebih. Ya, itu kita dah sebut dalam bentuk sifat lah. Ya, asalnya kabirun, kaf, ba, ya, ra. Tuan-tuan pun dah ambil contoh dah. Ustaz dah sebut 5-6 contoh Ustaz dah bagi. Kita ulang-ulang banyak kali. Kabirun besar, akbar lebih besar. Ada hamzah atas alif. Kalau kita kata Jamil cantik, Ajmal lebih cantik, ya. Tu dalam bentuk macam tu. Ya, di sini dia tidak bentuk macam tu, ya. Tetapi ya, kita tengok bentuk dia ada a di depan tu, ya, perkataan tu. Itu jelah huruf tu sajalah. Tapi di sini tak ada makna lebih. Di sini makna adakah, soalan saja. Kanap, ya. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain ada apa nak tanya? Kul dah tahu, ya. Macam kul huwallah, katakanlah wahai Muhammad, ya, huwallah, dialah Allah. Di sini Allah perintah Nabi untuk tanya pandangan orang-orang Quraisy. Ya, apa pandangan kamu? Ara'aitum, tum di belakang tu antum. Kalau seorang, ara'aita. Kalau perempuan, ara'aiti. Kalau dua orang, ara'aituma. Kalau ramai, ara'aitum. Ya, jadi di belakang tu boleh bertukar. Mengikut pada berapa orang kita address. Kalau kita addressing seorang, ara'aita, lelaki. Kalau dia perempuan, RIT, ya, berubah di belakang tu. Depan tak berubah, belakangnya saja. Sebab belakang tu merujuk kepada orangnya, ya. Awak ke, awak lelaki ke, awak perempuan ke, awak berdua ke, ataupun awak ramai. Ya, bila awak ramai, ara'aitum. Adakah kamu tahu, ya, kamu tahu apa ni? Kalau lebih lebih tepat lagi, apa pandangan kamu? Ya, sebab mereka dah dengar Quran tu datang daripada Allah seperti mana Nabi claim kan. Mereka dah tahu, ya, Nabi kata Nabi itu utusan Allah, Nabi, mereka tahu. Dan mereka sudah tahu bahawasanya Nabi mendapat wahyu daripada langit yang dibawa oleh para malaikat, ya. Cuma sebab mereka tak pernah tengok malaikat tu turun jumpa dengan Nabi Muhammad bercakap depan mereka, sebab tu mereka tak percaya, ya. Walaupun pada peringkat awal, ya, sebelum Nabi jadi Rasul, mereka percaya Nabi Muhammad tak bohong, Nabi Muhammad tak pernah dusta, ya, Nabi Muhammad tak pernah tu, tak pernah ni, tak ada. Ya, mereka dah percaya Nabi. Bila Nabi claim, Nabi dakwa Nabi itu Rasul, barulah timbul, ya, mereka punya kesangsian terhadap Nabi itu. Betul ke Muhammad ni? Ya, sedangkan dulu mereka percaya bulat-bulat, apa Nabi Muhammad cakap, mereka terima. Kerana Nabi belum claim sebagai Nabi kan. Tapi by the age of 40, ya, Nabi dah jadi Nabi, dah jadi Rasul. Bila Nabi bawa wahyu, mereka tak percaya pula. Jadi mereka double standard kepada Nabi ni. Okey, ya. Wa syahida syahidun min Bani Israel. Ya. Dan ada seorang lelaki, ya, syahidun. Syahidun tu makna seorang saksi. Dan beliau telah bersaksi. Syahida telah bersaksi. Syahidun orangnya. Ya, siapakah dia? Dalam kurungan kita letak Abdullah bin Salam. Beliau adalah, ya, lelaki Bani Israel yang masuk Islam. Ya, jadi dia belum masuk Islam. Asalnya namanya Husin bin Salam. Sirah lagi tuan-tuan. Tak, tuan-tuan tak boleh lari.
Ya, kalau tuan-tuan rasa tak minat belajar sirah, tuan-tuan kena paksa diri belajar sirah juga. Sebab nak faham Quran, tuan-tuan tak ada sirah, memang tuan-tuan tak boleh faham. Sebab dia kata, siapa lelaki? Abdullah bin Salam, siapa dia tak pernah dengar. Kalau tuan-tuan belajar sirah, tuan-tuan akan tahu. Abdullah bin Salam ni namanya Husin bin Salam. Beliau ketika Nabi sampai di Quba, ya, Nabi telah didatangi oleh Abdullah bin Salam. Dia tanya Nabi 3 soalan. Dan dia tahu, kalau Muhammad boleh jawab soalan ni, confirm dia adalah seorang Nabi. Kerana soalan yang ditanya oleh Abdullah bin Salam datang daripada kitab Taurat. Ya, dan dia tahu Nabi Muhammad tak pandai bahasa Hebrew. Ya, sebab tu Nabi tak ada akses pada Taurat. Tetapi kalau Nabi boleh jawab, maknanya Nabi dapat wahyu daripada Allah. Senang je tuan-tuan. Ya, dia dah ada dia punya kriteria dah. Dia tanya 3 soalan, tiga-tiga Nabi boleh jawab, confirm. Ya, Nabi itu adalah Nabi, bukan pembohong, dan beliau menjadi saksi. Ya. Min Bani Israel, daripada kalangan Bani Israel, anak-anak Israel. Israel siapa dia? Nabi Yaakob. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini kat rumah, ya, kalau tengok Bani Israel, Bani itu first noun, Israel second noun. Tapi cuba tengok Israel. Pasal apa Israel tidak kasrah kat rumah? Kat Dia rumah abnormal satu cara. Normal, Ustaz. apa dia? Oh, Israel kan second noun, ya. dia Dia apa? proper noun. Dia fix kan, Ustaz? Proper noun. Bukan. Kan? Israel. Bani Israel. Sebenarnya Ustaz tak ada ajar pun proper noun apa semua tu. Ya, Ustaz hanya ajar Abnormal. Abnormal satu cara. ya, normal dengan abnormal saja apa kat rumah, ya. Normal dan abnormal. Israel adalah Ustaz, abnormal noun. Ya, pasal apa dia ya. abnormal noun? Pasal apa abnormal noun kat rumah? Israel sebab apa Abnormal. abnormal noun? Dia bukan Arab, Ustaz. Dia bukan nama Arab. Dah tentulah, ya. Israel tu gelaran Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kan orang apa ni, Bani Israel, ya. Jadi dah tentulah bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi bila Israel tu bukan bahasa Arab, ya, dia abnormal. Bila dia abnormal, dia tak boleh dibaca dengan kasrah. Never, tuan-tuan, ya, tak pernah dibaca dengan kasrah dan tak boleh ditanwin. Ya, kita dah belajar abnormal noun. Dia tak boleh ditanwinkan, ya, tak boleh dibaris bawahkan, hanya boleh baca 2 cara, dhammah dan fathah, ya. Kalau dia di awal ayat, Israilu. Kalau dia datang, ya, selepas apa kita panggil preposition, Israeli, Israelah. Kalau dia jadi second noun, Israelah. Kalau jadi maf'ulun bihi, ya, ataupun objek, Israelah, tak ada pilihan. Ya, walaupun Bani itu isim yang pertama atau first noun, Israel second noun, tapi Israel tak boleh dibagi baris Israeli, tak boleh. Kita hanya boleh baca dia Israelah kerana dia abnormal noun, dan abnormal noun tidak boleh dibaca 3 cara. Tak boleh tanwin, tak boleh baca 3 cara. Meaning tak boleh baca 3 cara tu ialah tak boleh baca dengan kasrah. Ya, dhammah dengan fathah boleh? Boleh. Ya, itu sebab dia. Okey, ya, Israelah. Wa syahida, dan telah menjadi saksi, ya, syahidun, orang yang menyaksikan. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Salam, ya, seorang padri, seorang ulama besar Bani Israel, yang bila dia tanya soalan Nabi boleh jawab, ya, maka dia percaya Nabi itu adalah Nabi, ya, Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Dan beliau daripada kalangan Bani Israel. Bani adalah, ya, perkataan plural, ya. Plural Bani daripada Ibnun. Kalau Ibnun seorang, Bani jamak, ya, dan dia dalam bentuk ya, apa, ya, plural apa tu? Ya, bukan feminin, bukan maskulin, dia Broken plural. broken plural. Ya, tak ada lain tuan-tuan. Ya, kalau tak feminin, maskulin. Kalau tak, broken plural. Ya, okey. Ada soalan untuk kotak wasyahida syahidun min Bani Ada, Israel? Ustaz. Ada apa nak tanya? Ya. Ustaz, syahida is past tense verb. Betul. Syahidun is noun. So dua-dua ni adalah berbeza makna, Ustaz. Kalau saya tengok kamus lah. Betul Sebab tak, Ustaz? Syahidah verb. Syahidun, ya, dia punya noun, ya, ataupun dia punya dua dia ni, dua ni. Kan dia Yelah. datang selepas verb. Ya. Syahidun tu syahada kan, Ustaz? Dua-dua boleh makna. Dia bukan, kita jangan sempitkan makna. Dia masalah tengok kamus ni, kamus kadang-kadang bagi satu makna, sedangkan dia boleh makna pelbagai. Syahidun boleh makna bukti.
Syahidun mana orang yang bersyahadah. Syahidun juga mana orang yang menyaksikan lah. Syahadah tu mana menyaksikan. Ya, jadi kita kata orang yang syahid dalam perang, perang apa kita panggil? Perang Badar contoh. Ya, kita tengok ejaan dia. Kalau shin alif ha dal, maknanya dia menyaksikan peperangan tu, dia hadir. Bukan dia mati. Kalau yang mati itu shin ha ya dal, syahid. Ya, yang tu tuan-tuan kena tulis. Kalau shin alif ha dal, syahid, orang yang menyaksikan, orang yang tengok. Tapi kalau shin, ha, ya, dal, syahid, itu orang yang dibunuh dalam perang tersebut. Jadi kalau kita dengar orang kata, dia tu syahid dalam perang Badar. Kita tanya dulu ejaan dia. Shin alif ke shin ha, ya, dal? Kalau shin alif ha, dal, maknanya dia pergi perang tu. Macam Abu Bakar. Abu Bakar syahid dalam perang Badar. Kita tidak. Abu Bakar tak syahid, dia hidup. Maksud kita ialah dia menyaksikan. Kalau yang mati itu syahid. Dekat-dekat tu. Dua-dua daripada perkataan menyaksikan. Kerana orang yang datang perang saja yang mati dalam perang. Kalau dia tak datang menyaksikan, macam mana dia nak mati? Ya. Contoh macam Abu Lahab kan. Abu Lahab dia tak mati dalam perang sebab dia tak pergi. Abu Jahal mati. Tapi kita tak bolehlah panggil syahid. Kerana syahid untuk orang yang beriman saja. Okey, apa Kak Zainab? Dapat beza kan? Dapat Ustaz. Ya. InsyaAllah. Okey. Okey, ada apa lagi soalan tuan-tuan yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Tak ada ya tuan-tuan, ya. Sebab ni hari ni dia susah sikit tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tak tanya tu surprising jugalah ya. Ada soalan? Kak Abidah ada apa? Kak Abidah ada soalan? Setakat ni tak ada Ustaz sebab tadi Tak ada, saya ya? pun saya pun nak tanya pasal syahidah syahidun. Nak tanya apa? Dah tanya soalan tadi. Yang sama dengan Kak Zainab ke? Ya. Okey, Kau jawab. dah jawab ya. Okey, seterusnya ala mislihi. Ya, ala mislihi. Ala mislihi ni kita tak boleh terjemah secara literal tuan-tuan ya. Ala mislihi ni ya. Ala tu biasa kita terjemah atas. Ya, mislihi yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Ala mislihi, atas ajaran yang serupa dengannya. Ya, sebab apa ya? Sebab ajaran Taurat yang asal dengan ajaran Quran tu tak ada beza. Tauhid pada Allah ya. Kemudian syurga neraka, orang baik dapat pahala, orang jahat dapat neraka. Konsep dia semua sama tuan-tuan, tak ada beza. Yang beza adalah syariat dia. Nabi Musa sembahyang 2 waktu dan 2 rakaat, Nabi Muhammad 5 waktu dan rakaatnya berbeza-beza. Ya, Nabi Musa mereka puasa pada hari apa? Hari Ashura, Nabi Muhammad pun sama. Cuma Nabi Muhammad tambah hari Tasu'a. Ya, kita ada puasa 3 hari sebulan. Ya, Bani Israel pun sebahagian kata ada. Cuma kita ada puasa Ramadan, mereka tak ada. Ya, haji sama-sama dekat Baitullah sama. Ya, kemudian apa lagi? Kiblatnya berbeza. Mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kita menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Yang lain akidah secara umumnya sama tuan-tuan. Tak ada beza. Ya. Jadi Abdullah bin Salam bila dia tanya soalan kepada Nabi, Nabi jawab jawapan yang sama ada dalam kitab Taurat. Sedangkan Nabi tak pernah baca kitab Taurat tu. Dan Nabi tak bercampur gaul dengan orang Yahudi. Ya. Melainkan dalam urusan politik, dalam urusan pentadbiran. Ya. Dalam urusan agama Nabi tak pernah tanya. Inilah hujah yang digunakan oleh ustaz-ustaz kita, termasuk saya lah. Ya. Yang tak nak buat PhD pergi ke negara barat. Ya, tak nak pergi UK, tak nak pergi US untuk buat PhD. Sebab apa? Sebab bimbang takut ya, kita nanti kita punya supervisor orang bukan Islam. Ya, walaupun dia orang Arab tapi Arab Lebanon, Arab Syria yang agama Kristian. Ya, itu yang tu malah tuan-tuan bergaduh nanti. Ya, ramai ustaz-ustaz kita pergi ke UK ya, pergi ke US balik tak dapat degree, tak dapat apa, tak dapat PhD pun. Balik dengan Master of Philosophy je. Ya, MPhil. Ya, MPhil tu bukan makna dia buat bidang filosofi tak, tapi PhD tak siap. Ya, jadi oleh kerana tu maka tak pergilah ya. Baik kita buat di Malaysia pun tak apa. Ya, buat negara Arab okey. Masalah universiti ya, kebanyakannya mereka tak berapa suka kalau kita buat PhD dekat negara Arab. Ya, pasal apa ya? Sebab kalau kita pergi ke UK, pergi ke US, kita boleh submit apa ni journal ya, international certified journal. Ya, tapi kalau di Arab ya, kebanyakan jurnal dia berlega di kalangan negara Arab saja. Ya, dia jarang ada apa kita panggil high impact jurnal lah ya, di peringkat antarabangsa. Di negara barat tu kurang. Jadi sebab tu dia suka kita buat di barat. Tapi masalahnya supervisor tu non muslim, itulah isu dia tuan-tuan.
Ya, sebab tu kalau ustaz personally, ustaz kata tak apalah, buat di Malaysia cukup lah. Ya, kita buat research pergi overseas. Ya, research ustaz pergi Morocco. Ya, research ustaz pergi Egypt. Research ustaz pergi Melbourne, tak apa. Ya, tapi kita pergi dengan Muslim lah. Ya, ada supervisor orang Islam. Tapi menulis tak apa, kita menulis kat Malaysia je, kat UM atau UIA cukup lah. Ya, tu ustaz, kalau ustaz boleh kongsi sikit dengan tuan-tuan lah. Bidang lain tak apa, ya. Apa ni, Haji Asyari buat PhD di UK, di US apa, tak ada hal. Ya, siapa-siapa pun you are most welcome. Sebab bidang sains, bidang teknologi, okey, tak ada masalah tuan-tuan. Bidang agama tu yang jadi isu tu, ya. Jadi oleh kerana cerita Taurat tu sama, sebab itu ya Abdullah bin Salam dia masuk Islam. Ya, pasal apa yang dia dengar daripada Nabi, ya, mesej yang Nabi bawa, wahyunya sama. Ala mislihi, atas ajaran yang serupa dengannya. Tak ada beza. Ya, dari segi akidah sama, tuan-tuan. Fa'amana, maka ataupun lalu, mana immediately. Bila dia dengar Nabi jawab betul, fa'amana, terus dia, immediately dia beriman. Amana adalah past tense word. Ya, past tense verb. Ya, amana mana telah beriman. Ya, dan kamu sombong angkuh. Ya, Abdullah bin Salam menerima Islam. Ya, wastakbartum. Tetapi kamu orang Quraisy, ya, kamu orang apa ni Madinah yang menyembah berhala, kamu istakbartum, kamu sombong daripada perkataan takabur. Ya, ada alif sin takabaro. Ya, kalau tuan-tuan tengok ya, dekat tengah-tengah ada takabaro. Ustaz highlight kan. Ya, takabur, ya, ada perkataan takabur, mana sombong. Siapa yang sombong? Antum, kamu. Ya, bukan seorang. Ya, kerana mereka ramai. Ya. Tapi kalau Abdullah bin Salam, dia seorang. Mana? Dia seorang je beriman. Tetapi untuk yang kafir menyembah berhala, istakbartum. Ya, mereka sombong. Inna sesungguhnya Allah, ya, Allah dibaca dengan fathah. Ya, kerana ya noun yang datang selepas inna, dia akan berubah baris. Sebab Allah itu adalah normal noun. Boleh letak alif lam, boleh letak tanwin, ya, dan boleh dibaca 3 cara. Sebab tu lepas inna, innallaha, bukan innallahu, ya. Innallaha la yahdi, Allah tidak memberi hidayah, ya, yahdi. Sebab apa disebut dalam bentuk present tense? Pasal sentiasa Allah bagi hidayah. Bukan telah saja, bukan sedang saja, akan datang pun Allah bagi hidayah, ya. Buktinya setiap kali kita solat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah aku, ya, untuk berada pada jalan yang lurus. Setiap kali solat kita minta, ya. Di luar solat pun kita baca juga. Jadi la yahdi, ya, Allah tidak beri hidayah kepada al-qaum. Al-qaum jadi apa? Jadi objek. Sebab tu dibaca dengan fathah al-qaum, objek. Ya, az-zalimin, ya, az-zalimin jadi apa ni? Az-zalimin, ya, cuba teka. Kak Abidah, az-zalimin ni jadi apa kepada al-qaum? Dia punya fungsi dia apa? Fungsi az-zalimin ni. Dia apa? Ya. Dia noun, betul lah dia noun kan? Noun dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk Adjective, singular Ustaz. ke plural? Dia adjective. Plural Ustaz. Adjektif. Adjective. Sifat. Ya. Ya, ya. Ya, Kak Bidah, ya, apa dia? Az-zalimin. Dia adjective, sifat. Dia sifat kepada al-qaum, ya. Tetapi kalau dia adjektif, ya, kalau kita jawab dia adjektif, Ustaz tak kata betul lagi, ya. Kalau kita kata dia adjektif, pasal apa dia tak sama bentuk? Ya, tak sama bentuk macam al-qaum. Al-qaum dia sini az-zalimin, az-zalimin, ya. Az-zalimin ni dia plural masculine. Ya, al-qaum pasal apa tak sama? Kalau dia adjektif dia mesti sama kan? Tapi kaum sebagai kaum memang daripada maksud memang dia dah uh, uh, plural. Al-qaum dia plural, okey, ya. Dia sebenarnya dia singular Maksud dia. tuan, ya. Tapi dari maksud dia Okey. plural. Tu saya nak dengar, ya. Dari segi bentuk al-qaum tu singular, tapi dari segi makna dia plural. Ya, sebab kaum mana ada seorang. Ya, kaum kita kata kaum Melayu contoh kan, ya, kaum Bajau, kaum Jawa contoh, takkan seorang, mesti ramai, ya. Jadi dia tu plural, ya. Al-qaum itself adalah plural. Jadi bila dia plural, kalau kita nak bagi dia punya adjektif sifat, dia mesti plural juga. Ya, jadi kita kena pilihlah plural yang macam mana. Jadi oleh kerana secara umum masyarakat ni dinisbahkan kepada lelaki. Ya, sebab tu kita kata
allazina amanu, orang-orang yang beriman. Sebenarnya bukan lelaki saja, masuk perempuan. Tapi pasal apa disebut dalam bentuk lelaki? Kerana orang Arab biasa macam tu. Ya, walaupun dalam satu grup ada 10 orang, 9 perempuan, 1 lelaki, tetap kita guna antum untuk lelaki juga. Kita kata allazina amanu, allazina kafaru, ya, tetap allazina untuk lelaki walaupun ada perempuan. Kerana bila disebut lelaki, dia termasuk perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, memang perempuan saja. Ya. Jadi al-qaum merujuk kepada lelaki lah yang mengandungi perempuan juga, sebab itu sifatnya dalam bentuk az-zalimin, bukan az-zalimat. Ya, kalau az-zalimat orang-orang perempuan yang buat zalim, az-zalimin orang-orang lelaki tapi masuk perempuan juga. Ya, dan tak boleh kita letak dalam bentuk zalimun, kerana al-qaum tu jadi objek. Bila dia jadi objek, baris dia fathah. Ya, dia fathah ni. Ya kan, fathah al-qauma. Bila di sini al-qauma, maka az-zalimin tak boleh baca az-zalimun lah. Ya, pasal dia objek. Bila dia objek, kena baca dengan ya nun, bukan waw nun. Okey ke tuan-tuan? Ya. Kak Mariatun okey ke? Kak Masyitah okey ke? Tak, Ya. tak faham yang penggunaan waw nun dengan ya nun. Kalau waw nun, contoh yang kalau tuan-tuan dan puan yang dah faham apa, waw nun tu biasa bila kita gunakan apa, Kak Zainab? Bila guna az-zalimun? Bila? Waw nun tu bila? Dia kalau dia jadi apa? Dua, Ustaz. Dia jadi 2. Lain pada tu? Lain pada 2? 2 kalau dia datang selepas verb. Kalau dia datang sebelum verb, Subjek. Cek. dia jadi subjek. Ya. Kalau dia subjek, az-zalimun. Yang ni yang tadi tuan-tuan kena salin. Kita dah cerita panjang dah tuan-tuan. Ustaz dah bagi contoh-contoh. Cuma mungkin tuan-tuan tak buat ulang kaji, tuan-tuan lupa balik. Ya, cuba tuan-tuan tengok contoh-contoh dia. Banyak contoh dah bagi dah. Ya, az-zalimun, waw nun kalau dia subjek. Di awal ayat subjek, zalimun. Kalau dia datang sebagai 2 selepas verb, az-zalimun. Tapi kalau dia jadi objek, az-zalimin. Objek, zalimin. Kalau dia jadi hal keadaan, apa ni, apa kita panggil, adverb, az-zalimin. Ya, tu tak ada pilihan. Tetapi, ya, kalau dia datang sebagai second noun, sama juga az-zalimin. Second noun, az-zalimin. Objek, az-zalimin. Adverb, az-zalimin. Kalau dia jadi adjektif, kita kena tengok noun depan tu. Kalau noun tu dalam bentuk fathah, az-zalimin. Kalau noun tu al-qaumu, az-zalimun. Kalau noun tu al-qaumi, az-zalimin lagi. Macam tu lah tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan kena kenal pasti fungsi dia. Kerana bila kita belajar bahasa Arab, Arab Quran terutamanya, kita kena tengok fungsi dia. Az-zalimin, apa fungsi dia? Tuan-tuan kata dia adjektif. Betul lah tu. Dia adjektif kepada siapa? Kepada noun. Mana noun dia? Al-qauma. Pasal apa al-qauma dibaca dengan fathah? Pasal dia objek. Bila dia objek, ya, adjektif pun jadi objek juga. Sifat kepada objek tadi kan? Bila dia sifat kepada objek, dia kena ya nun, az-zalimin, bukan waw nun. Dapat tak tuan-tuan? Okey tak? Okey Okey, tak? Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, orang lain silakan, ya. Ustaz, Ya. innallaha tadi Ustaz kata tak boleh innallahu. Kenapa Ustaz tak clear lah Ustaz? Innallaha, sebab inna mesti fathah. Lepas inna mesti fathah. Senang. Itu je ya. Hmm. Okey. Sebab inna tu dia bentuk, dia fungsi dia apa inna ni Kak Mariatun? Inna tu apa fungsi dia? Sesungguhnya tu apa tu? Sesungguhnya tu. Emphasis. Emphasis. Bila dia emphasis, kita tahu dah, ya. Selepas dia, noun dia yang datang selepas dia mesti fathah. Memang. Ya, innallaha, ya. Mesti innallaha. Ya, kalau apa lagi kita kata, ya. Kalau bentuk-bentuk macam ini banyaklah, ya. Yang paling popular inna. Ya, kalau anna sama juga annallaha. Cuma apa beza inna dengan anna? Inna di awal ayat, anna di tengah. Itu je beza dia. Tapi dua-dua untuk emphasize. Ya, dia apa kita panggil? Ya, dia apa istilah dia? Ya, dia ni particle, Penegasan. ya, particle of emphasis. Particle of emphasis, ya, yang menekankan sesungguhnya. Itu je lah cerita dia. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, yang lain ada apa? Silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Tanya Ustaz,
Tadi Ustaz cakap apa? Benda is objek dan subjek. Tapi Ya. kalau lepas partikel, Lepas partikel apa? contohnya dia jadi kasrah kan. Jadi kalau Setelah Ustaz tanya tadi, partikel apa? Kalau inna apa partikel? Kalau lepas inna tak boleh kasrah, mesti fathah. Partikel apa? Tuan-tuan kena jawab dulu. yang membaris bawah, Yang membaris bawah kan? Ya. Yalah, partikel apa tu dipanggil tu? What kind of particle is that? Raja. Preposition. Preposition. Ada 9 kan? Min, ila, an, ala. Jadi kalau dia datang selepas preposition, baris bawah lah. Betul lah. Ya. Maknanya Tapi- min. Minallahi. Kalau min kan? Macam tadi Ah. kita dah jumpa ni. Min indillah. jadi Min. dia min lah Ustaz. Apa dia? Dia jadi min lah. Dia jadi min apa? Jadi apa dia plural dia bukan mun, zalimun dan zalimin lah. Kalau min, minaz zalimin. Betul. Kalau Okey. min, minaz zalimin. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Sebab bila preposition, dia akan menyebabkan baris bawah. Ya. Tapi baris bawah tu kepada siapa? Baris bawah tu kepada singular. Ya. Tapi kalau dia bukan singular, maknanya dia plural, kita kena tengoklah plural apa. Kalau dia plural masculine, ya'nun. Kalau dia plural apa ni feminin, ya, alif ta, ta tu ya, fathah, ya, apa ni bawah, ya, baris bawah, ya. Kalau dia kena tengok plural apa tuan-tuan. Kita tak boleh kata bila plural je maknanya dia baris bawah, tak, ya. Kalau dia plural sebab tu kita belajar peringkat awal dulu, kita bezakan ada plural masculine, ada plural feminin dan plural apa ni, apa kita panggil satu lagi, ya, broken plural. Setiap plural tu ada fungsi yang berbeza-beza, baris dia. Ya, bentuk dia semua plural. Tapi plural apa? Jadi untuk khusus plural yang masculine tuan-tuan, ya, maka dia ya nun, ya, bukannya waw nun. Okey, ada apa yang Ustaz boleh tolong lagi? Silakan. Haji Asyari ada lagi? Silakan. Orang lain ada apa tuan-tuan? Pasal kalau tuan-tuan diam, Tak ada, Ustaz tak Ustaz. tahu tuan-tuan faham ke tak? Terima kasih Ustaz. Ya, okey. Orang lain ada apa? Ya, Kak Liz tak ada malam ni, ya. Ustaz, root word apa? Astakbar tu apa Ustaz? Kaf baro, kabir. Oh, kabara. Okey, okey. Asal kalau di sini istakbaro lah, ya. Tapi istakbaro tu dia 6 huruf. Alif kan, cuba tengok ni tuan-tuan, ya. Cuba tengok ni yang kita sebut ni, ya. Alif sin yang Ustaz highlight ni. Alif sin, ya, ta kaf baro. Berapa huruf tu? 6. Ya, 6 huruf tu dia dah tambah lah. Kerana asal-asal huruf ni kan 3 je. Ya, asal huruf dia 3, ya. Jadi kalau kita nak pecahkan kepada 3, kaf baro sajalah. Kaf baro, ya. Bentuk dia kaburo. Kaburo, ya. Kaf baro bunyinya kaburo. Makna telah jadi besar, ya. Jadi kalau kita nak tambah ta depan boleh. Takabbaro boleh juga. Dengan makna sombong. Istakbaro lagi besar, ya, lagi sombong. Atas lagi pada tu, ya. Jadi kalau istakbaro 6 huruf, ya, dia tak boleh lah 6 huruf. 6 huruf tu dia dah di adjust tu, ada adjustment jadi 6. Mana ada huruf asal 6 kan? Ya, dia mesti 3. Jadi kalau 3, kaf baro saja. Kalau nak jadi 5 boleh? Boleh. Takabbaro. Takabbaro. Ya. Takabbaro. Takabbaro. Kan 5 huruf. Tuan-tuan kena pakai kamus. Ya. Sebab tu bila tuan-tuan jumpa perkataan, ya, tuan-tuan kena pakai kamus. Kalau tidak, tak boleh. Ya. Sebab tuan-tuan punya vocabulary belum banyak. Jadi kita tak ada pilihan melainkan bergantung pada kamus lah. Ya. Istakbaro, ya, lagi tambah alif dan sin dekat depan. Asalnya apa tadi Kak Nap? Asalnya berapa huruf? 3. Apa huruf 3 tu? Kabara. Bunyinya kaburo. Kabura. Ya, Page kaburo. 17 Ustaz. Okey, ya. Jadi kalau apa, tuan-tuan yang ada kitab tengoklah, ya. Kemudian apa ni, kalau dia tak tambah jadi 5 huruf, 5 huruf. Kak Nap, 5 huruf. Tadi 3, kalau 5
tak takbara, tekabara, babara. Baro. Kalau 5 takabbaro. Kalau 3 kaburo. Tulislah tuan-tuan. Kaf baro. Ya, 3 huruf. Boleh tak kita tambah? Boleh. Jadi 5. Takabbaro. Takaf babaro. Takabbaro. Kan 5. Kalau nak jadikan 6, tambah alif sin depan. Istakbaro. Ya kan 6 kan? 2, 4, 5, 6. Jadi maknanya itu dia punya development dia, proses. Ya, development proses dia. Daripada 3 boleh jadi 5 dan boleh jadi 6. Ya. Dan tak lebih daripada 6. Tak ada apa ni past tense yang lebih daripada 6 huruf, tak ada. Maksimum 6, minimum 3. Jadi kebiasaannya dengan baik-baik, kebiasaannya untuk fi'lun ataupun verb, past tense verb ya, yang Ustaz masukkan ni, past tense verb kalau dia 6, biasanya dia berasal daripada 3. Contoh yang paling mudah, istakbaro. Ya, 3 huruf asalnya. Kaf, baro, 3. Kalau nak tambah jadi 5 boleh. Ya, kalau nak tambah jadi 4 boleh juga. Ya, tambah alif di depan, hamzah. Tapi sebab tak ada kat sini, Ustaz tak letaklah, nanti tuan-tuan pening. Jadi kita tengok apa yang ada kat sini je. Ya, jadi takabbaro boleh. Takaf 2 kali ba. Ya, double ba. Takaf double ba ro. Takabbaro. 5 huruf. Nak jadikan 6, ya. Buang ba tadi tu, ya. Maknanya buang ba yang double buang, tambah alif sin depan. Jadi 6. Kalau tuan-tuan tambah ba tu satu lagi dah jadi 7. 7 tak boleh. Tak possible. Ya, sebab past tense verb maksimum 6. Jadi bila 6, alif sin ta kaf baro. Kalau alif sin ta kaf ba baro dia jadi 7. 7 tak valid, tuan-tuan. Ya, yang valid hanya 3, 4, 5, 6. Itu saja. Okey, boleh tuan-tuan. Usah ulang balik sekali lagi. Kita cerita past tense ya. Past tense verb dalam bahasa Arab dia minimum 3. Ya. Dalam konteks ini kaf baro kan 3 huruf. Boleh tak dia jadi 4? Boleh. Ya, tapi Ustaz tak tunjuk kat sini sebab nanti tuan-tuan pening. Kita terus pergi pada yang 5. Apa 5? Ta, kaf, double ba, ro. Ta, kaf, double ba, ro. Bunyinya takab baro. Maknanya pada ba tu ada syaddah. Ya, berapa huruf? 5 huruf. Ada beza makna? Ada. Ya. Kemudian nak jadikan 6 huruf, buang yang double ba tadi. Ya, jadikan dia ba saja, single ba. Ya, tambah alif sin depan. Apa bunyinya? Istakbaro. Maksimum pada past tense verb. Ya. Kalau kaburo, ya, kafbaro bunyinya kaburo, ya. Muka surat berapa tadi Kak Nap? 176. 176, terima kasih. Tuan-tuan buka 176 sekarang. Ya, kamus kalau yang belum beli tolong beli. Kalau tak photostat aja, ya, photostat lagi baguslah sebab boleh besar sikit. Ya, 176 mari kita tengok 176. Kanan 4 dari atas. Kanan 4 daripada atas ya. Sekejap, saya buka dulu. Tuan-tuan pun sama-sama buka ya. Muka surat 176, sebelah kanan 4 daripada atas ya. Okey, kaburo. 3 huruf kan? 3 huruf ya. Jadi ada tak apa ni bentuk lain? Ada ya. Bentuknya di sini disebut kabiro. Ya, atas pada kaburo tu ada kabiro. Ya, bentuknya lain. Tapi 3 huruf juga sama. Kabiro yakbaru. Ya, dengan makna tua dari segi umur. Tapi kalau kaburo yakburu, ya, dengan makna menjadi besar. Menjadi besar. Ya, ada beza lah. Satu menjadi tua, satu lagi menjadi besar. Ya, menjadi besar dari segi saiz, menjadi tua dari segi umur. Ya, bahasa Arab dia accurate tuan-tuan. Ya, jadi kita kata pasal apa ada beza Ustaz? Sebab baris dia beza. Kalau kabiro, ba tu kasrah. Kalau kaburo, ba tu dhammah. Boleh? Ya. Kanausiah, okey, boleh? Boleh setakat ni. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi kabaro, ya, ada kamus kan? Kamus. Jadi ni ada ke? Kanausiah ada kamus? Saya belum. Kena belilah. Ya. Kak Nak dah bagi tahu dah. Okey. Okey ya. Nanti kena beli ya sebab kalau tidak nanti loss lah, kena salin banyak nanti. Kalau ada Ya. kamus senang. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Jadi tuan-tuan yang dah ada kamus, tengok muka surat 176 ya. Kalau kabiro 3 huruf juga. Tapi barisnya kabiro. Ba tu kasrah.
Yang kita maksudkan tadi kabura. Ya, kabura. Kabura makna telah jadi besar. Ya, maknanya dia dah jadi besar, become big, ya. Tapi kalau kabira, ya, become older. Jadi bezalah. Satu jadi lebih tua, ya. Kita jumpa dengan kawan kita. Oh, kau dah jadi lebih tua, ya. Pasal apa? Apa ni, janggut pun dah jadi putih, ya, rambut jadi putih. Mana dah jadi tua. Tapi jadi besar tak dia? Dia tak jadi besar. Ya, mungkin badan ni macam dulu juga. Rambut dia saja, ya. Tapi kalau jadi besar, saiz dia. Contoh kita datang rumah dia. Dulu rumah dia 2 tingkat, kita datang lagi, oh dia dah buat extension, dah 3 tingkat dah. Jadi rumah dia kabura. Tapi kalau umur dia, ya, usia dia kabira. Kak Nak boleh dapat tak? Dapat Kak Nak? Boleh Ustaz. Boleh, ya. Letak kat situ, ya. Tua umur dah ada, ya. Maknanya dah jadi tua dari segi umur. Ya, kawan saya sudah kabira, kita kata. Kawan saya dah jadi lebih tua. Tetapi rumahnya telah kabura. Rumahnya telah jadi lebih besar. Ada beza, ya. Tapi dua-dua, ya, hampir samalah, ada makna tak? Ada makna dekat-dekat ada. Satu jadi lebih tua, satu lagi lebih besar. Okey, ya. Kemudian kita pergi bentuk yang kedua, takabbara. Tengok pada ta, tuan-tuan, ya. Ustaz pun bantu, ya. Tengok pada ta. Takabbara, ya, takabbara. Mari kita tengok, ya. Takabbara, muka surat berapa tu, ya? Takabbara. Atas lagi, ya. Muka surat 60 berapa tu? Ya, 60 ke 70, ya. Kita tengok. Taza, ta'a, Ainrin faqaf, ya. Atas lagi 65, 66, takabbara. Jumpa tak? Takabbara, ya. Takabbara, ya. Takabbara. Dah jumpa dah. Muka surat 67. 67, ya. Tuan-tuan buka muka surat 67, ya. Atas sekali, sebelah kiri atas sekali. Takabbara. Takabbara, ya, takabbaru. Takabur, ya. Makna sombong ataupun takbur, ya. Itu bahasa Melayu dia, sombong. Dah jumpa dah takabbara. Kita tengok pula istakbara, ya. Ini maknanya ini cara untuk kita extendkan benda tu. Daripada 3 huruf jadi 5, jadi 6, ya, ataupun 3 jadi 4, jadi 5, jadi 6. Ya, pun boleh juga, ya. Okey, istakbara kita dah jumpa tadi, ya, istakbara, ya. Apa makna istakbara? Tengok, nak bagi puas hati, tengok dalam buku lagi, dalam kamus kita. Istakbara, ya. Mari kita cari. Istakbara, ya. Kat mana istakbara? Sekejap. Muka surat 16. Muka surat 17. 16, ya. 16 insya-Allah jumpa istakbara. 17 Ustaz, 17. 17 di sebelah kanan, ya. Kanan atas, Ya. kanan. Istakbara 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat. Istakbara yastakbiru, ya. Maknanya bongkak. Mana atas pada sombong lagi. Ya, kalau takabur makna sombong, kalau istakbara makna bongkak, lagi besar lah. Ya, degree dia lagi besar, lagi tinggi. Ya, lebih daripada sombong, ya, sebab bongkak. Ya, bongkak ni biasa dirujuk kepada orang yang, contoh Firaun bongkak. Ya, apa ni, Qarun bongkak. Ya, dia bukan sombong je, dia atas pada tu lagi. Ya. Jadi dah dapat, ya, 3 bentuk, tuan-tuan boleh salin pada istakbara, tak salin dalam buku nota tuan-tuan. Asalnya kafbara, ya. Ada kabira, satu lagi kabura. Ada 2 bentuk kalau dia 3 huruf. Kalau dia bentuk 5 huruf, takabbara, ya, macam kita jumpa tadi pada muka surat 67. Ya, kalau tuan-tuan tak sempat tengok, tulis je muka surat 67, nanti balik lepas pada kelas tengok balik. Takabbara, ya. Apa makna takabbara? Takabbara makna sombong, ya, besar diri, sombong, ya. Kemudian kalau 6 huruf macam dalam ayat ni, ayat 10, istakbara, ya, pada muka surat yang ke-17. Apa makna istakbara? Makna atas pada sombong. Apa dia? Bongkak. Ya, angkuh kita kata. Bongkak ataupun boleh tambah sebelah dia angkuh. Ya, angkuh. Tapi bongkak lagi besar lah, lagi sombong lah, ya. Okey, selesailah, ya. Apa ada nak tanya tuan-tuan? Ustaz dah ulang beberapa kali, Ustaz harap tuan-tuan dapat.
setiap past tense asalnya 3 huruf dan dia boleh berkembang menjadi 4, menjadi 5 ataupun 6. Ya, yang hari ini kita tunjuk 3 huruf kaf baro menjadi 5 takabbaro dan menjadi 6 istakbaro. Selesai tuan-tuan. Kalau ada soalan sila tanya. Kalau Ustaz, ada empat huruf apa Ustaz? Yang mana? Kalau kabura, kalau dia 4, kita expand kepada 4 huruf. Dia jadi akbaro dia jadi. Tapi tak apa, Baro. jangan tengok dulu. Kita fokus pada apa yang ada je dulu. Okey. Ya. Okey, ada lain silakan. Ustaz, Ya. uh, explanation very clear. Kat Cuma mana? akan nak tanya yang is tu, alif sin tu, Hmm. by itself ada mana ke tak, Ustaz? Ada. Sebab dia membawa, dia macam menguatkan lagi, Makna dia. menguatkan maknanya. So, kat puzzle alif sim tu ada makna sendiri ke yang Ada. Ya. menaikkan lagi? Cuma kadang-kadang dia tak boleh kita, dia makna ni kadang-kadang tak konsisten ya. Tapi alif sin di depan biasa minta. Maknanya meminta. Meminta. Ya, meminta. Maknanya meminta untuk menjadi sombong ya. Dia minta orang muliakan dia. Dia minta orang angkat dia macam Firaun lah. Ya, dia asalnya tak sombong. Ya, walaupun dia ada jawatan, tapi kerana penasihat-penasihat dia ya, menjadikan dia sombong, angkuh ya, menganggap diri sebagai Tuhan. Jadi akhirnya dia minta rakyat dia anggap dia sebagai Tuhan. Jadi ada makna alif sin kat depan tu. Mana minta ya. Sebab bila dia menganggap diri dia sebagai Tuhan, memang bongkak, memang angkuh lah. Dia boleh perintah apa saja. Dia nak bunuh budak kecil lelaki, Bani Israel boleh, ya, nak biarkan hidup boleh, nak tindas orang suka-suka hati dia saja. Jadi alif sin ada makna meminta, asking for. Okay. So kalau ada ayat-ayat yang ada alif sin Perkataan. depan tu, perkataan Perkataan. ada alif sin, so we can relate to this, Ustaz, Boleh. Ya. Contoh dia istighfar lah. Istaghfara. Ustaz bagi contoh. maknanya minta ampun sungguh-sungguh. Memang. Ya. Okay. Dia punya root word dia ghafara, 3 huruf kan? Sebab asal verb kan 3. Ghafara. Tuan-tuan boleh salin. Rain, faro. Ghafara mana apa? Telah minta ampun. Ya. Telah, apa ni, ghafara. Sorry. Ghafara mana telah mengampunkan. Telah mengampunkan. Ya. Tetapi kalau istaghfara, minta ampun. Kalau ghafara tu Allah yang mengampunkan. Ya. Tapi kalau istaghfara, manusia pula minta ampun pada Allah. Jadi ada alif sin di depan dengan makna minta. Ya, jadi itu contoh yang selalu kita jumpa. Ya, sebab tu kita duk sebut istighfar. Istighfar makna apa? Minta ampun. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun pada Engkau yang Maha Besar. Astaghfirullah, aku minta ampun. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Ataupun astaghfiruka, aku minta ampun padamu ya Allah. Ya, itu jalan dalam bentuk present tense lah. Astaghfiru, mana aku minta. Tapi kalau istighfar, mana telah minta, dia past tense. Sama macam ni juga lah. Sama lah ya. Sama macam istakbaro juga. Ya, kalau ada istighfar kat situ kita tengok ya. Ada tak istighfar? Ada sebelum tu lagi ya. Pada mana tu? Istighfar. Sekejap ya, kita tengok. Istighfar ya. Istighfar. Tak nampak pula. Istighfar ya. Tak ada pula ya. Istighfar ada. Pada muka surat yang ke-16 tu Kak Maria tu 16, muka surat 16. Cuba tengok sebelah kanan tengah-tengah istighfar. Ya. Jumpa tuan-tuan? Muka surat 16 sebelah kanan istighfar, Ada, Ustaz, ada. memohon ampun. Nampak tak? Istighfar ya. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, maknanya memohon ampun. Ada makna meminta atau memohon. Boleh ya? Okey. Jadi kebanyakan yang ada alif sin depan merujuk kepada makna tu. Bukan semua ya. Tetapi ya ada makna tu, boleh makna tu. Okey ya. Selesailah. Okay. So Ustaz, yang Ya. ta tu is it from Anita? Bukan. Oh, bukan. Yang Anitanya duduk kat belakang tu Tom tu. Hmm. Sebab Tom tu merujuk pada orang kan. Kalau istakbarta anta.
istakbarti, ya. Anti istakbartum, antum. Ya, tapi yang kena ingat ini past tense lah, ya, bukanlah present tense, sebab kalau Anita tu present kan. Ini bukan Hmm. present tense, ini past tense. Hmm. Okey, ada lain tuan-tuan? Okey, Ada terima apa? kasih Ustaz. Ya, sama. Ada apa? Ya, ada lagi satu kabbara page 175 Hmm, membawa maksud bertakbir ya Ustaz. betul. Allahu Akbar. Itulah takbir tu. Kabbaro. Ya, jadi kabbaro berapa huruf? 4 huruf. Ya. Jadi kalau kita masukkan dia kepada ni pun cantik jugalah. Ya. Jadi sebab ada soalan tadi kan. Ya, kalau 4 huruf. Yang diguna pakai kabbaro. Tuan-tuan boleh salin balik. Ya, kalau 3 huruf, kabbaro. Kalau 4 huruf, kabbaro, double ba. Kalau 5 huruf, ya, takabaro. Kalau 6 huruf, alif sin takabaro. Ya, cantik dah tu. Terima kasih Kak Nap. Ya. Jadi kalau kabiro telah menjadi tua kan? Kalau kaburo telah menjadi besar. Kalau kabaro telah membesarkan. Macam kita angkat takbir. Allahu Akbar. Mana telah membesarkan Allah. Itu dipanggil takbir tu. Ya, daripada kabaro. Kalau takabaro telah sombong. Kalau istakbaro telah bongkak, telah angkuh. Jadi ada range of meaning kat situ. Ya, semua makna lebih besar. Lebih besar umur, lebih besar saiz. Ya, membesarkan Allah, kabaro, ya, takabaro telah membesarkan diri, sombong. Ya, kemudian kalau istakbaro angkuh dan bongkak. Itu atas sekali tuan-tuan. Okey, Kak Mariatun dapat? Nampak tak dia punya Ustaz, ya, very proses clear. ya? Thank you Ustaz. Ya, sama. Okey, selesai. Kak Nap, ya. Ada apa lagi? Tuan-tuan, okey ke tuan-tuan? Ya, tuan-tuan senyap ni Ustaz takut tuan-tuan tak boleh. Ya, tak faham tapi tak mahu bertanya. Jangan bimbang tuan-tuan, ya. Sebab bila kita bertanya tu sebenarnya walaupun nampak macam kita orang lain, sebab kita duk ingat orang lain faham. Kadang-kadang orang lain pun tak faham juga, cuma sama-sama tak nak tanya. Jadi tanya je, jangan bimbang, ya. Tak ada siapa nak ketawakan sesiapa pun, ya. Kerana kita belajar. Ini proses belajar tuan-tuan, ya. Okey, boleh? Amanah. Fa'amanah, maka ya, amanah dia telah beriman. Siapakah yang beriman tadi? Siapa yang nak orang beriman tadi? Siapa dia? Siapa yang beriman? Abdullah bin Salam. Nama asal dia? Nama asal Masa dia Yahudi dulu. Hussein. Husain bin Salam. Ya, tapi ada satu saya tengok Muammar ibnu Salam tu siapa Ustaz? orang lain. Oh. Ya, orang lain ya. Tu ada perbincangan lah. Tapi sebenarnya yang lebih dekat kepada makna sebenar adalah Husain bin Salam. Husain nama dia. Ya, kemudian ditukar jadi Abdullah bin Salam kerana selama ni Husain bin Salam tu sinonim dengan Yahudi punya scholar, ya, Jewish scholar. Ya, jadi untuk menghilangkan stigma Jewish scholar tu Nabi tukar nama jadi Abdullah bin Salam. Bukan makna nama Husain tu tak bagus, ya. Pasal apa nama Husain tak bagus? Nama Husain bagus. Kalau tidak takkan Nabi namakan cucu Nabi Al-Husain. Ya, tapi kerana Husain itu sudah dikenali sebagai seorang Jewish scholar. Jadi kita kena tukar dia punya identiti tu. Ya, kita jadikan dia Abdullah bin Salam. Istakbartum merujuk kepada orang-orang Quraisy yang sombong ataupun orang-orang syirik yang sombong. Ya, kerana apa mereka sombong, bongkak, angkuh, ya? Kerana mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ya, walaupun bila Nabi baca Quran mereka tak boleh jawab, mereka terkasima kan? Tetapi mereka sombong, angkuh. Bukan sekadar sombong, takabur, istakbar. Mereka angkuh, mereka bongkak, ya. Inna sesungguhnya Allah itu apa? Ya, sesungguhnya Allah itu apa dia? Allah itulah yahdi, tidak, ya, memberikan hidayah, ya, al-qaum kepada kaum az-zalimin yang zalim. Siapakah kaum yang zalim? Yang mensyirikkan Allah, yang mengingkari kebesaran Allah, ya, itu orang zalim. Zalim kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri sebenarnya. Kerana mereka menafikan kebenaran. Mereka tahu tak selama ni Muhammad tak berbohong? Mereka tahu. Mereka tahu tak Muhammad tidak pernah bersyair? Mereka tahu. Tetapi bila mereka mendengar Nabi baca Quran,
mereka tak boleh terima. Kedegilan dia tu susah nak diubah, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kadang-kadang ya kita tak boleh ubah orang dengan hujah, kita ubah orang dengan doa. Tak ada cara lah. Ya, Nabi hanya boleh mendoakan saja. Ya, kerana Nabi dah all out dah. Nabi Nuh dah all out berdakwah siang malam pagi petang, ya. Secara personal maupun secara apa? Secara mass, ya. Tapi orang tak mendengar. Bila tak mendengar, tak ada cara lah, kita doa je lah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati dia. Ya Allah, aku sayang dia ni. Ya, dia ni orang baik, ya Allah. Tapi belum dapat hidayah lagi, ya. Tak mahu dia menerima hidayah. Degil dia, ya Allah. Dia tahu kebenaran tapi dia tak mau terima. Ya, jadi kau ubahlah, ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Bacalah doa tu. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya, tetapkan hati kami di atas apa? Ketaatan, agama dan ketaatanmu. Ya, kepada orang lain pun kita boleh doa juga. Supaya hatinya berubah, mudah-mudahan. Bukan hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan. InsyaAllah tahun depan paling kurang pun. Ya, asalkan dia dapat hidayah. Itu yang kita concern, tuan-tuan. Ya, sebab kita tak dapat apa-apa pun. Ya, kita nak ambil pahala je. Ya, kita suka tak orang lain masuk syurga? Of course, mestilah, tuan-tuan. Okey, habis ayat 10. Ada apa-apa tak dalam ayat 10 yang Ustaz boleh ulang ataupun jelaskan? Tuan-tuan, ada apa? Ayat 10. Ustaz, Ya, Indi tu asal dia indah kan Ustaz? macam mana? Indi, indilah tu, Hmm, indi tu asal dia indah kan? betul. Bahasa, Pasal apa jadi indi? pasal dia after min. Sebab ada preposition depan dia, min. Ya. Jadi kalau tak ada indi pun, Allah ni tetap baris bawah juga sebab preposition tadi dah tanya kan? Ya, min contoh kan? Min Allah. Tapi bila ada indi, min indillah. Ya, jadi dia bukan cerita tentang daripada Allah saja, daripada sisi Allah. Ya, kerana Quran memang datang dari sisi Allah. Sebab ya dia datang daripada Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu kan dah ada sejak azali lagi, sejak awal, ya. Para malaikat yang datang catat dan bawa turun jumpa dengan nabi, dengan para nabi dan rasul. Okey, ya. Lain ada apa? Tuan-tuan, sebelum kita masuk ayat baru, tak ada. Wa qala dan qala telah berkata. Ya, siapa yang telah berkata? Ya, allazina kafaru, orang kafir telah berkata. Ya, adakah orang kafir ini yang dimaksudkan lelaki saja? Bukan. Ya, lelaki dan perempuan. Kerana allazina dia untuk maskulin. Ya, apa ni, plural maskulin kan? Tetapi Quran punya bahasa dia inklusif. Ya, bila sebut apa ni male masuk juga female. Allazina kafaru, orang-orang yang kafir, baik lelaki maupun perempuan dalam kurungan. Ya, dia masuk dua-dua, tuan-tuan. Dan mereka berkata kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman pula, lelaki maupun perempuan. Ya, kepada tu duduk kat mana? Dekat li tu. Li tu termasuk apa? Termasuk salah satu daripada 9 preposition. Ya, lillazina, ya, lillazina, ya. Apa ni? Tengok apa ni bentuk dia pun lillazina. Ya, pasal apa? Sebab allazina memang tak ada bentuk lain. Dia tak ada allazuna, tak ada. Dia allazina saja. Jadi sama ada kita suka atau tidak, dia jadi subjek allazina, jadi dua allazina, jadi objek allazina. Datang selepas preposition allazina. Datang selepas second first noun always allazina. Kerana dia adalah abnormal noun yang hanya boleh dibaca dengan satu cara sahaja. Okey? Kak Masita okey ke? Kak Masita tak bercakap ni hari ni? Okey ke? okey Ustaz, tengah Ya. nak ni. Ya, okey. Okey, ada apa-apa soalan orang lain silakan. Kalau Ustaz boleh bantu. Lil lazi ya, lam ni ya. Jangan lupa ya, lam tu ya. Dia merujuk kepada makna apa? Lam tu, lam kepada preposition. Preposition ya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan apa-apa? Silakan. Tak ada. Ya. Jadi kalau tak ada tuan-tuan, kita kena teruslah. Apa soalan? Silakan. Sekejap ya, Ustaz ambil barang sekejap.
Ya, ada apa? Sambil kita tunggu. Ustaz, Ya, teruskan. wa qala alladhina kafaru lilladhi, Hmm. dia dia kalau selalunya alladhi kafaru, the lam tu, the preposition li tu, Hmm. dia dia dia, Mengubah. dia kenapa li, kenapa tak macam wa qala alladhina kafaru walladzina amanu. Sebab sekarang ni orang kafir bercakap kepada orang beriman. Bukan dua-dua bercakap. Kalau ada waw, ya, orang kafir dan orang beriman bercakap. Sekarang ni orang kafir bercakap kepada orang beriman. Sebab tu li tu. Bukan waw. Okey. Okey. Tapi kalau li tidak mengubah al-lazina, dah Haji Fakri faham kan? Li tu dia tidak mengubah al-lazina. Pasal apa li tak mengubah al-lazina? Kerana al-lazina tu adalah apa? Satu cara. Dia adalah abnormal noun Normal noun. yang hanya boleh dibaca dengan satu cara. Abnormal noun ada dua je. Abnormal noun boleh baca satu cara dan abnormal noun boleh baca dua cara. Kalau boleh baca tiga cara, bukan abnormal lah, dia normal. Ya, itu je tuan-tuan. Jadi al-lazina ni antara abnormal noun yang memang hanya boleh dibaca dengan satu cara saja. Okey ya? Okey, seterusnya apa lagi? Silakan. Ada Haji Fakri, ada apa lagi? Ustaz boleh tolong? Mungkin ada find out, ada dapat apa-apa. Ya. Dapat daripada Setakat ni okey. buku lain ke? Tak ada ya? Okey. Masih di ni ke? Di mana sekarang? Di Nashville lagi? Masih lagi di Nashville, Ustaz. Hari ni cuaca memang sejuk, tolak 18 degrees. Dan di luar sekarang ni tengah snow sekarang ni, tengah snow. Yalah, betul lah, bulan 1 kan. Kalau Ustaz dapat tengok tu, itulah snow dia. Tak Dekat berclear. luar tu Cuba fokus tak sikit. berclear kan. Pukul berapa sana sekarang? Pukul 9 pagi. 9 pagi, okey. Okey lah. Alhamdulillah. Ustaz nak tidur, kita orang masih baru nak berjaga lah, bersilat. InsyaAllah. Jadi di sana betul lah nak buat macam mana kan? Ya, beza timing ya. Kita jauh maknanya berapa jam beza tu Haji Fakri dengan Malaysia? 14 jam. 14 jam. Okey lah. Ya. So minta maaf Ustaz. Saya tak ingat saya blur saya punya background. Now saya tak blur kan. Mungkin lah. Ustaz nampak ke? Itu kereta dengan Zagi dan so itulah ini suatu fenomena yang agak pelik juga sebab cuaca yang agak sejuk dan yang ditakuti ialah mungkin berlaku frostbite di kalangan orang-orang yang tak biasa. Boleh putus jari lah dan apa anggota yang keras. Ya. Okey, terima kasih atas makluman ya, sama. So kita balik pada ayat kita tuan-tuan ya. Jadi pertanyaan Haji Fakri tadi pasal apa tidak ada waw ya? Kerana sekarang ni ada dua pihak. Ada yang bercakap dan ada yang kita panggil dia panggil dalam bahasa Arab ni mutakallim ya, dengan mukhatab. Maknanya yang bercakap dan yang menerima percakapan tu. Yang kita address tu ya. Dia ada apa kita panggil ya? Dia ada addresser dan addressee dia. So addresser allazina kafaru. Addressee ya allazina amanu. Jadi yang bercakap orang kafir ya. Bila allazina dalam Quran, allazina dia membawa makna inklusif, male and female. Ya, itu memang bentuk Quran tu. Ya. Jadi orang kafir pun bercakap kepada orang-orang beriman. Lau kana khairan. Ni selalu orang duk guna ni, tuan-tuan ya. Ni ayat yang ke-11 ni. Lau kita tahu. Lau ni bentuk apa? Bentuk apa kita panggil? Conditional particle. Dalam bahasa Arab, ya biasanya conditional particle ada 3 je. Sama ada yang pertama apa? Yang pertama iza, apabila. Yang kedua in, jika. Yang ketiga lau, kalau. Ya. Kalau iza, confirm berlaku. Kalau in, 50-50. Ya. Kalau lau, ya, impossible to happen.
Jadi kalau iza pasti berlaku. Iza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, pasti datang. Yang kedua, ya, kalau in makna jika, boleh jadi berlaku, boleh tidak. Kalau lau, tak akan berlaku. Ya, yang biasa kita dengar lau ni apa? Ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalaulah Allah turunkan Quran kepada bukit, dah tentulah bukan bukit Allah turunkan Quran. Quran Allah turunkan pada manusia, bukan pada bukit, ya. Kalau turun pada bukit, bukit akan hancur. Pasal apa bukit tak hancur? Ya, kerana Allah tak turunkan pada bukit. Tu jawapan dia, ya. Jadi laukana khairan, kalaulah Quran itu khairan baik, masabakuna ilaihi, ya. Tidaklah, ya, apa ni, masabakuna ilaihi. Jadi mana tidak wajar orang-orang beriman, orang Islam, ya, pengikut Nabi Muhammad ni mendahului kami kepadanya. Ya, mungkin tuan-tuan kurang faham ni, ya. Sekarang ni Nabi klaim Quran tu datang pada Allah, wahyu. Nabi yang bawa wahyu tu kerana Nabi yang terima daripada Jibril, kan. Orang kafir Quraisy tak terima, tak percaya dia. Tetapi dalam hati kecil dia, ada tak rasa, Muhammad ni macam betul Muhammad ni. Ya, macam Abu Jahal, kan, ketika perang Badar contoh, ya, sebelum perang Badar, Nabi berdoa, dia pun berdoa. Ya, dan dia berdoa dalam bentuk yang sangat gentleman, tuan-tuan. Ya. Kalau aku benar, kami benar, menangkan kami. Kalau Muhammad benar, menangkan dia. Ya, gentleman, tuan-tuan. Ya. Tetapi dia masih confident dia dia berada di tempat yang benar. Ya, dia on the right side, tuan-tuan, ya. Macam Muhammad, dia anggap Muhammad ni bawa agama baru, agama yang menentang agama nenek moyang mereka. Okey, ya, tu kita faham. Jadi bagi mereka, walaupun sehebat mana pun Nabi claim, Nabi dakwa bahawasanya Quran tu benar, Quran tu datang daripada sisi Allah, min indillah, tadi kita dah sebut ayat 10, ya. Tapi mereka dalam hati itu susah nak terima. Ya. Dan mereka jawab, laukana khairan masabaquna ilaihi. Ya. Kalaulah Quran tu betul, kami tidak akan biarkan Muhammad dulu yang beriman. Masabaquna ilaihi. Ya. Jadi kalau Quran tu betul, tapi sekarang ni masalahnya dia tak terima Quran tu betul. Masabaquna ilaihi. Ya, mereka tidak wajar. Mana tidak, denial, ya. Sabaquna ilaihi. Kami tak akan biarkan mereka itu mendahului kami. Takkan, tuan-tuan, tak boleh. Mana boleh, tuan-tuan, ya? Sebab apa? Sebab takkanlah kita biarkan Muhammad jadi baik, kita jadi jahat, tak? Kita dulu. Tuan-tuan jangan lupa, ya, Abu Lahab pernah cakap, kan? Kalaulah di kalangan Bani Hashim ni ada Nabi, pasti Nabi itu siapa, tuan-tuan? Pasti Nabi itu siapa? Bukan Muhammad. Siapa Nabi itu? Kalau ada di kalangan Bani Israel, di kalangan umat, apa, Bani Hashim? Dialah Abu Jahal. Abu Lahab. Dia Abu Lahab. Abu Jahal Bani apa kita panggil, ya, dia apa, Bani Makhzum, ya. Abu Lahab Bani Hashim. Jadi dia kata aku yang lebih layak jadi nabi. Kalaulah dalam Bani Hashim ada nabi, akulah. Ya. Kemudian, ya, tiba-tiba bukan dia jadi nabi, yang jadi Nabi Muhammad. Itu yang marah sangat, tuan-tuan. Sedangkan Muhammad tu adalah besan dia. 2 anak dia kahwin dengan 2 anak nabi. Okey, tuan-tuan, ya, itu apa kita panggil, cerita tentang Abu Lahab. Jadi Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Sufyan dan semua pihak-pihak musyrikin ni, tuan-tuan, mereka selalu kata laukana khairan masabakuna ilaihi. Kalaulah Quran tu betul, baik, ya, takkanlah kami akan biarkan, ya, Nabi Muhammad dan orang-orangnya, ya, mendahului, mendahului. Sabaku daripada sabaqah, sin baqah, sabaqah, mendahului. Ya, mereka tidak akan mendahului kami kepada Al-Quran tu. Pasti, Ustaz, ya. Ya. maksud dia orang tu they expect Quran will come to them, Yalah, sebab dia kata takkan Muhammad jadi nabi, Abu Lahab lah jadi nabi. Jadi kalau Abu Lahab jadi nabi, dah tentulah Quran tu datang pada Abu Lahab, bukan pada Muhammad. Mereka nafikan semua, tuan-tuan. Mereka nafikan Muhammad sebagai nabi, mereka nafikan Muhammad dapat wahyu, mereka nafikan Quran itu adalah kitab Allah. Mereka nafikan semua. Ya. Tetapi kalau katalah, ya, yang dapat wahyu tu Abu Lahab, Quran tu datang pada Abu Lahab yang jumpa dengan malaikat, mereka akan terima lah. Ya. Tapi sekarang sebab mereka tak boleh terima. Pasal macam tadilah, ya, seolah-olah nampak macam mereka hina Muhammad yang lebih mulia. Mereka tak boleh menerima hakikat Muhammad tu lebih mulia daripada dia. Especially orang Bani Hashim. Seorang tu je, Abu Lahab je. Ya. Orang lain tu kita tahulah mereka bukan Bani Hashim. Ya. Sebab Bani Hashim ni dia
ya, dia memang apa kita panggil, dia memang yang paling tinggi, ranking nombor 1. Ya, ranking number 1 memang Bani Hashim. Ya, sebab tu Abu Lahab tu yang paling degil, ya, pasal dia Bani Hashim. Dia pula 21 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tu anak saudara dia. Ya, mana dia nak percaya tuan-tuan, payah. Walaupun dia tahu Muhammad tu baik, Muhammad tu cakap benar, ya, tapi kedegilan dia. Sebab tu dia kata, kalaulah Quran tu betul, ya, takkan kami biarkan Muhammad dulu beriman. Kamilah yang akan beriman. Pasal apa kami tak beriman? Kerana kami tak percaya Quran tu betul. Tuan-tuan nampak tak? Ya, dia punya cerita dia. Itulah dia tuan-tuan. Masabakuna ilahi. Ya. Ini selalu orang duk guna. Ya. Apa tuan-tuan? Ya. Contoh macam kita kata. Ya. Tentang perkara-perkara berkaitan dengan amalan harian kita lah. Ya. Amalan harian. Contoh. Ya. Kita mau bagi tahu. Kita kata. Ya. Apa ni? Apa contohnya? Malam apa kita panggil? Ya. Malam baca surah contoh kan. Surah tu. Surah Al-Muluk contoh. Surah Al-Muluk ni memang sunat baca kan. Tetapi dia baca lepas isyak. Ya. Kalau kita boleh baca sebelum tidur lagi bagus. Ya, sebab dalam hadis sebut kan, ya, dalam riwayat Jabir dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Jabir bagi tahu, ya, Nabi takkan tidur malam melainkan setelah baca surah apa? Surah Sajdah, surah 32 diikuti dengan surah Al-Muluk sebelum tidur. Sebelum tidur maknanya sebelum tidur lah, ya. Tapi boleh tak baca lepas isyak? Dah boleh dah, pasal dia memang malam. Tetapi kita tak baca masa tahajud. Tuan-tuan tak baca masa tahajud. Tuan-tuan jangan baca masa tahajud pula. Dia taklah berdosa. Tapi timing salah. Ya, sebab bila Nabi kata sebelum tidur, meaning bukan waktu tahajud. Waktu tahajud kita bangun dah tidur dah. Ya. Ada orang kata, oh kalau macam tu lepas maghrib boleh lah. Lepas maghrib pun bukan sunnah dia. Baca dapat pahala. Tuan-tuan ya. Nanti Kak Macitah kata, oh kalau macam tu tak boleh lah baca, berdosa ke? Tak, dia tak berdosa. Tapi timing salah. Timing tu tak kena. Ya, timing dia ialah lepas isyak sampai kita nak tidur. Yang paling bagus mendekati waktu tidur. Ya, lebih dekat dengan waktu tidur lebih besar pahala dia. Ya, kalau boleh baca betul-betul, baca habis kemudian tidur lagi bagus. Tapi takut kita dah mengantuk. Ya, bila kita mengantuk, kadang-kadang surah tu kita tak boleh baca lengkap. Tertidur kita dah. Ataupun ya, sambil-sambil baca kita termengantuk. Tak siap, ya, ataupun tertukar ayat dan sebagainya. Tak naklah benda-benda tu berlaku sebab bila kita baca Quran, kita nak baca dalam keadaan kita segar kan, ya. Kita tak nak baca dalam keadaan mengantuk. Jadi kita pun bagi tahu, ya. Jadi katalah ada imam kampung kita ke atau orang tua-tua kata, dia kata tak, kami dah biasa amal dah. Lepas maghrib kami baca ataupun masa tahajud malam kami baca. Kita bagi tahu tak pak cik, bukan, ya ustaz. Ya, ini dalam hadis sebut. Ya, riwayat daripada Jabir dalam tafsir Ibnu Katsir bahawasanya Nabi baca lepas isyak sebelum tidur. Kita kata. Dia pun cakap, kalaulah betul apa yang kamu cakap, kami takkan benarkan kamu mendahului kami. Mana dia tak nak berubah. Kita bagi tahu dia tak nak berubah. Ya, dia kata tetap, ya, saya dah biasa dulu masa di pondok, saya dah biasa dulu masa belajar masa apa, kami memang baca surah Kahfi, surah Muluk tu lepas maghrib, ramai kami baca. Ya, ataupun ya kami baca waktu tahajud malam. Salah ke? Dia tak salah, tapi timing tu. Bila kita baca sesuatu, amal sesuatu, ya, dari segi timing tak kena, pahalanya kurang lah tuan-tuan, rugilah. Ya, lebih baik kita baca waktu yang Nabi suruh tu. Ya, macam surah Kahfi kan, kita baca malam Jumaat. Boleh tak baca siang Jumaat? Boleh, tapi pahalanya kurang. Baca malam Jumaat terbaik, ya. Nak baca malam lain macam malam Rabu, malam Khamis, malam Selasa, bacalah tak salah. Tetapi malam Jumaat tu, ya, the best timing to recite the surah, ya, surah Kahfi. Kerana apa? Kerana Nabi sebut, sabit dalam hadis, tuan-tuan. Jadi orang kafir ni macam itulah, ya. Kita bagi nasihat pada dia, Nabi Muhammad cakap tak mau dengar dia. Ya, sebab dia menafikan Nabi Muhammad tu sebagai nabi. Dia menafikan Nabi Muhammad dapat wahyu. Dia menafikan Quran tu daripada Allah. Jadi bila dia menafikan semua, bila orang claim lagi kata Muhammad tu nabi, Muhammad tu dapat Quran, tak percaya dia. Kalaulah betul, laukana khairan. Kalaulah Quran tu betul, baik, ya. Takkan kami biarkan Muhammad dulu beriman. Kamilah dulu akan beriman. Ya, ini kata orang kafir Quraisy lah. Especially Abu Lahab. Apa ni, led by Abu Lahab. Okey tuan-tuan, faham tak apa Ustaz sebut tadi? Ya, tentang tafsiran dia tuan-tuan. Ada apa? Faham. Ya. Kak Nak okey? Ya, yang lain-lain. Faham Kak Mas okey ya? Okey, selesailah, ya.
Ya, tidak. Sabaku mendahului. Asalnya sabaqah ya kalau mufrad, kalau singular. Sabaku ramai. Sebab allazina kafaru ramai. Ya. Tidak mereka mendahului kami. Kami itu siapa? Orang-orang kafir. Ilaihi kepada Al-Quran itu. Ya. Maknanya takkanlah Muhammad dulu beriman. Kamilah dulu. Ya. We are going to be the first people. Ya. The first batch of people that will believe in Allah the Almighty. Kitalah pertama yang akan beriman. Ya. Sebab Muhammad bohong. Quran tu tak betul daripada wahyu daripada Allah. Sebab tu kami tak beriman. Macam tu je tuan-tuan. Jawapan dia. Ya. Wa is lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ya. Dan is kerana ya lam yahtadu bihi, mereka tidak dapat petunjuk, mereka tak dapat hidayah daripada Al-Quran, ya, maka fasayaquluna, mereka akan berkata, akan tu duduk pada sin tu ya. Maka sin akan yaquluna, mereka berkata haza, ini Quran ni ifkun, ya, pendustaan, penipuan, rekaan, qadim, ya, yang sudah lama orang terdahulu. Maknanya ni sebab apa mereka kata orang terdahulu? Pasal dalam Quran ada cerita Adam, ada cerita Nuh, ada cerita ya umat-umat terdahulu, Bani Israel, Musa, Harun, ya, cerita Ibrahim. Jadi semua cerita-cerita dulu. Jadi kata mereka ni semua rekaan. Ini semua ciptaan Muhammad saja, ya. Dan mereka tahu tak Nabi Muhammad tak pernah belajar daripada siapa-siapa? Mereka tahu. Sebab Muhammad ya memang sepanjang hidup baginda duduk Mekah. Ada tak Nabi keluar dari Mekah? Ada, ya, ketika ikut Abu Talib pergi berniaga, ya. Ketika Nabi bawa barang-barang Khadijah, itu aja yang Nabi keluar. Tapi Nabi keluar untuk berniaga, bukan untuk belajar daripada orang sana, ya. Jadi masa bila Nabi belajar? Ya, masa bila Nabi belajar daripada Waraqah bin Naufal? Tak. Waraqah bin Naufal dalam hadis sebut Nabi sekali je pergi jumpa. Setelah Nabi dapat wahyu daripada Jibril. Itu je tuan-tuan. Masa bila Nabi pergi belajar? Tak ada. Jadi maknanya ini bukan masalah hujah. Ini masalah kedegilan. Jadi orang yang kalau degil ni tuan-tuan, tak payah berhujah lah. Buang masa tuan-tuan. Ya, sebab tu kadang-kadang lebih baik kita tinggalkan je. Ya. Pasal kita hujah pun dia tak mau terima. Tetapi jangan tinggalkan doa. Doa jangan tinggal. Ya, ya Allah bagi hidayah pada dia. Dia ni sebenarnya tuan-tuan, ya, kita kata Abu Lahab kan. Cuba tuan-tuan bayang. Abu Lahab ni kalau masuk Islam tuan-tuan, kalau masuk Islam, ya, anak-anak buah akan masuk Islam, ya, isteri anak-anak dia pun akan masuk Islam. Ada tak plus point kepada Islam? Yes, of course, memang ada. Ya, sebab tu kita doakan ya Allah, ya, ni orang baik sebenarnya. Dia ni orang bagus, orang ada caliber, ya. Kita tahu dia ada leadership skill. Tetapi macam tadilah tuan-tuan, ya, sebab dia tak beriman maka sayang. Kalaulah dapat masuk jadi orang beriman kan bagus. Doakan dia tuan-tuan. Kalau tak berjaya juga, tak berjaya lah. Ya, kerana yang menentukan tu Allah. Tapi kita jangan tinggal doa kepada mereka tuan-tuan. Ya, sebab kita sayang dia. Macam kawan-kawan kita lah, ya, kita kata Allahu Akbar, ya, sayanglah dia ni. Ya, nak kata tak pandai, pandai dah. Ya, ada masters, ada PhD, ada MBA, ya, kerja jawatan tinggi. Tapi dia sibuk dengan dunia je tuan-tuan. Ya, akhiratnya jauh, ya, ketinggalan dia. Ya, bukan dia tak tahu, ya, manusia ni satu hari nanti akan mati, akan bertemu dengan Allah, dia tahu. Tapi bagi dia punya kehidupan tu, lifespan dia akan panjang lagi. So dia kata tak apalah, esok-esok lusa nantilah baru kita usaha untuk faham agama. Sekarang ni tak apa. Kita sibuk dengan dunia dulu. Sayanglah tuan-tuan. Dunia jangan tinggal, tapi akhirat adalah the focus. Ya, the priority, ya, must be given untuk akhirat tuan-tuan. Dia mesti macam tu. Tapi dunia jangan tinggal, ya. Dunia mesti kejar. Tapi akhirat itulah yang paling besar kita nak kena kejar tuan-tuan. Kalau dia punya konsepsi tu, ya, conception tu betul, untunglah kita tuan-tuan, ya. Kita punya paradigm tu kena betul tuan-tuan. Ya, kita punya mindset tu kena betul. Akhirat keutamaan, ya. Sebab tu, ya, tapi bukan makna sepanjang masa nak baca Quran aja, sepanjang masa berzikir atau tikar sejadah, itu salah. Ya, sebab ibadah kita tu akan merangkumi ibadah-ibadah umum, termasuklah masak, ya, mandu kereta, ya, layan cucu apa semua, tu semua ibadah. Ya, tapi macam tadilah, kena diikutilah dia punya peraturan dia tuan-tuan. Itulah cerita dia. Okey, ya. Apa lagi yang boleh Ustaz ceritakan? Ifkun qadimun. Qadimun, apa fungsi dia? Kak Mariatun, qadimun. Apa fungsi dia? Kak Nomah, apa fungsi dia? Ya. Sifat Ustaz. Sifat. Adjektif.
Adjektif ya. Kita tengok. Qadimun ni dia maskulin ke feminin? Masculine. Maskulin ya. Sebab apa dia bukan feminin? Tak ada ta marbutah. Dia tak ada tanda-tanda dia feminin, maka tak ada lah. Tak ada tanda kan? Tak ada tak marbutah, tak ada alif maksurah, tak ada alif mamdudah ya. Tak ada tanda-tanda tu. Jadi bila tanda-tanda tu tak ada, maka apa tuan-tuan ya? Maka dia adalah masculine. Ifkun masculine. Selesai tuan-tuan ya. Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan? Ya. Panjang lagi kalau nak baca bawah tu ya. Boleh baca sekaligus ya. Sekali je kita baca boleh ya sebelum kita tamat. Boleh, tak ada masalah. Kita pun mula lambat sikit tadi. Wa min qablihi kitabu Musa. Wa min qablihi ya. Wa min dan ya min qablihi sebelum. Ya min qablihi itu kena terjemahkan sebagai satu frasa ya. Wa min qabli jangan terjemah apa ni word by word ya. Kita terjemah dia sebagai phrase. Wa min qablihi dan sebelumnya. Sebelumnya tu nya tu apa? Al-Quran. Ya, kitab Musa telah datang kitab Nabi Musa yang ni kitab Taurat. Ya, kitab Musa kitab Taurat lah ya. Imaman sebagai imam ni bukan orang yang menjadi ketua dalam solat. Tetapi imam yang dimaksudkan adalah ikutan. Ya, maknanya kita jadi follower dia ya. Kita jadi follower kepada dia. Dia tu jadi ikutan macam imam sebab dia duduk depan kan, kita follow dia. Jadi menjadi imaman ya. Wa min qabli kitabu Musa imaman. Ya, imaman. Ustaz letak dalam kurungan sebagai. Maknanya fungsi imaman tu apa tu? Imaman tu apa? Adjektif ke, adverb ke, jadi objek ke, subjek ke? Ya, jadi apa imaman tu tuan-tuan? Pasal apa dibaca dengan tanwin fathah? Apa tuan-tuan? Ya. Objek Ustaz, maf'ulun bih. Kalau objek mesti ada verb depan. Mana ada verb? Okey. Ya, tuan-tuan bila tengok ayat, tuan-tuan kena ingat. Ya, kalau dia objek, dia mesti datang selepas verb. Mana verbnya? Wow adalah partikel, min partikel, qablihi ya, qabli first noun, he second noun, kitabu first noun, Musa second noun, imaman noun. Kat mana verb? Kan tak ada. Jadi bila dia bukan verb, tak ada verb, maka dia bukan objek. Ada dan objek apa lagi? Kak Nusia? Apa lagi? Apa lagi yang possible dia tu? Objek tak boleh sebab tak ada verb. Other than that apa lagi tuan-tuan dan perempuan? Tamis tu Ustaz. Ya? Yang last week belajar apa tu? Tamis. Dia jadi differentiator. Differentiator ya. Dia jadi distinguisher ataupun differentiator. Maknanya sebagai ya. Sebagai itu maknanya dalam keadaan. Kalau dalam keadaan dia jadi hal, dia jadi adverb. Tapi kalau imaman ya, dia jadi tamyiz ataupun distinguisher, differentiator ya. Terjemahan dia apa? Dan sebelum Quran itu telah datang, telah ada kitab Nabi Musa yakni Taurat sebagai ikutan. Ya, sebagai ikutan. Jadi dulu sebelum Quran datang ya, sebelum Injil ada Taurat. Taurat ni jadi ikutan ya, tetapi telah diselewengkan ya. Kemudian warahmatan. Rahmatan jadi apa? Rahmatan jadi rahmatan. Pasal apa? Diikut depan tu, dia jadi follower. Pasal apa follower? Ada wow. Ya, imaman wa rahmatan. Wa haza kitabu dan ini Al-Quran kitabun sebuah kitab musaddiqun yang membenarkan, mengesahkan, ya. Jadi musaddiqun jadi apa? Again jadi adjektif kepada kitabun. Kitabun musaddiqun. Tengok. Kitaban musaddiqan, kitabin musaddiqin, ya. Dia jadi adjektif. Adjektif dia sebiji sama. Kalau dia tak ada alif lam, Alkitab, musaddiq pun tak ada alif lam. Kalau dia tanwin kitabun, dia pun tanwin. Tanwin domah, tanwin domah. Dia feminin, dia feminin. Ni dia maskulin, dia maskulin macam tu. Lisanan. Ya, dia dalam bahasa, ya. Lisanan ni ada perbincangan lah. Sama ada di hal keadaan, ya, ataupun apa. Antara makna ataupun fungsi dia adalah dalam bentuk hal keadaan, adverb. Ya, dia sebagai, ya, bukan sebagai, ya, dalam bahasa Arabian. Arabian jadi adjektif sekali lagi pada lisanan. Liun zira, ya, li untuk memberi amaran, ya, untuk li, ya, untuk yun zira. Jadi, ya,
dia apa kita panggil ya, li ni dia bukan preposition tuan-tuan ya, dia macam preposition. Kalau dia preposition yang 9 tu min, ila, an, ala, dia lepas dia noun. Ya, dia lepas dia noun ya, macam kita kata apa ni, min tadilah ya, min kan. Lepas pada min dia mesti noun ya, min indi ni. Min preposition, indi noun. Ya, asalnya indah kan, sebab tu dia boleh baca indah indi. Ya, jadi dia adalah noun. Min bani, min ya, selepas min preposition mesti noun ya. Tetapi sekarang liun zero, lam ni apa dia? Ya, lam ni adalah ada fungsi dia untuk memberi, untuk ya. Yun zero itu present tense verb. Bila dia present tense verb, masuk lam depan dia akan mengubah baris. Asalnya liun zero. Ya, asal-asal kan? Ya, semua present tense kan domah. Ya, liyazhabu, liun zero, ya. Tapi masuk lam depan liun zero. Ya, allazina, orang-orang yang zalamu telah zalim. Ya, wa busyra, dan berita gembira lil muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik, orang mukmin lah. Ya, pasal apa baca dengan ya nun lil muhsinin? Sebab lam di depan ni adalah preposition li. Jadi bila preposition masuk kepada apa ni, masculine plural ya, maka tak boleh baca muhsinun, kena baca muhsinin tuan-tuan ya. Asalnya muhsinun. Kalau muhsinun dia jadi subjek. Kalau muhsinun jadi dua. Ya, tapi kalau muhsinin dia jadi objek, dia jadi second noun, dia jadi noun after preposition ya, dan yang lain-lain lah ya, sama ada dia jadi adverb ataupun dia jadi apa lagi ya. Dia jadi adverb lah ya, sebagai contoh yang senang. Kalau sini dia datang selepas preposition. Itulah ceritanya tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan tak berapa dapat lagi ayat 12, tapi kalau ada nak tanya boleh Ustaz jawab. Ada apa? Ayat 12 silakan. Kita akan ulang balik nanti insya-Allah minggu depan, tapi kalau ada soalan hari ini silakan. Apa-apa perkataan? Ada apa-apa? Kitabu Musa. Pasal apa baca kitabu? Pasal apa tak tanwin? Haji Asy'ari, pasal apa kitabun? Tak baca kitabun. Pasal apa baca kitabu Musa? Sebab Tidak, dia first noun. dia first noun. Okey. Ya, cantik. Musa pasal apa dia second noun? Pasal apa tak baris bawah? Pasal apa tak kasrah? Abnormal noun, Ustaz. Abnormal noun. Boleh baca berapa cara Musa? Dua. Apa? Musa dengan? Baris depan dengan baris atas. Tak ada Okey. kasrah. Kalau baris atas mana? Musuh lah. Musuh. Oh, Tak Musa ada musuh. satu je, Ustaz. Satu Ya? je. Jadi satu je. Dia abnormal noun satu. Sebab apa? Sebab Musa tu adalah non-Arabic Tak Arab. name. Non-Arabic name. Ya, non-Arabic. Okey. Okey, cantik ya. Imaman tadi tamyiz. Ya, tamyiz biasa dalam macam dia objek. Ya, tadi ada apa kita panggil, tuan-tuan dan puan-puan jawab tadi objek. Memang nampak macam objek. Tapi bila kita tengok depan tak ada verb. Bila tak ada verb, dia tak boleh jadi objek. Dia mesti jadi benda lain. Tamyiz, ya, differentiator atau distinguisher, ataupun dia jadi adverb. Adverb boleh. Tapi adverb masih memerlukan verb di depan. Ustaz bagi tuan-tuan satu poin baru. Ya, benda ni dah lama kita summarizekan saja. Ya, kalau ada verb di depan, ya, barulah ada adverb. Mestilah, ya. Sebab adverb tu dia adjective for the verb. Dia akan describe the verb. Ya. Jadi something that describe the verb is called adverb. Tuan-tuan, ya, benda yang menjelaskan verb tu mesti adverb lah. Dia terangkan ya, macam kita kata apa ni, I came late to school sebagai contoh. I came late. Came tu verb kan, late tu apa? Ya, late bukan adjektif. Late adalah adverb. Ya, saya datang lambat ke sekolah. Saya datangkan verb, lepas verb adverb, ya. Boleh tak jadi dalam bentuk apa ni, apa kita panggil, dalam bentuk apa kita panggil, ya, dalam bentuk objek boleh. Ya, saya makan nasi. Nasi tu objek lah sebab verb ada depan. Apa dia? Makan. Okey ya. Saya okey. Apa ni Haji Asy'ari jawab soalan Ustaz. Saya makan, dia, jangan saya lah ya. Dia makan nasi ya dengan gelojoh sebagai contoh. Dengan gelojoh tu apa? Dia adverb. Ya, tu dia punya hal keadaan ataupun kita panggil adverb. Dia makan nasi gelojoh. Ya, jadi makan tu verb, nasi tu objek, ya, gelojoh tu dia punya adverb. Kerana dia menjelaskan
ya, bagaimana cara nasi itu dimakan. So bila kita jelaskan, kita describe sesuatu verb, ya, maka yang menjelaskan tu, noun yang menjelaskan tu kita panggil adverb. Macam itulah dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ya, Ustaz sampai sini saja. Ya. Apa ni? Kak Masyidah ada apa-apa announcement? Silakan. Tak ada Ustaz, terima kasih banyak. Next week kita Sama-sama. ada kelas lagi kan? Ya, insya-Allah ada. Ya, kita jumpa pada minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Masyidah, PM Persatuan Wanita Islam Prihatin dan semualah yang masih sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni ya. Okey, ya, jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya.